Penapisan adalah satu isu yang sentiasa panas untuk satu jangka masa yang panjang bagi industri hiburan di Malaysia. Ia menjadi lebih jelas kerana pada tempoh sekitar 80 dan 90-an, negara sedang cuba menyesuaikan diri dengan ekonomi berasaskan pengetahuan moden. Ya, Malaysia dianggap sebagai negara yang ketinggalan zaman dan manja kerana budaya penapisan media yang sangat ketat diamalkan sejak dahulu lagi. Penapisan ketat industri hiburan Malaysia. Kebanyakan lagu-lagu rock sentiasa menjadi mangsa sasaran digam penyiaran oleh Kementerian Penerangan yang berada di bawah Allahyarham Tan Sri Datuk Mohamed Rahmat ketika itu. Bukan artis rock sahaja, artis versatile seperti kru turut menerima nasib yang sama dengan lagunya yang berjudul 20/20. Kerajaan Malaysia ketika itu sangat memandang serius tentang isu semasa berkaitan industri hiburan. Namun ada kalanya penapisan ketat yang dilaksanakan terhadap mana-mana bentuk hiburan samada filem, lagu dan persembahan pentas boleh dikatakan menjadi penyumbang kepada kemunculan karya seni berunsur puitis dan kiasan terutamanya oleh artis-artis rock tempatan. Penapisan di Malaysia berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawasanya dengan syarat-syarat yang tertentu, bahagian 2 dalam Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan peruntukan bagi menjamin kebebasan asasi manusia. Salah satu kebebasan asasi adalah kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan yang terkandung di dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan bersuara adalah asas kepada kewujudan demokrasi dan menghormati maruah manusia. Perkara 10. Namun, penapisan media yang ketat sebegini tidak semestinya sentiasa mensasarkan karya seni hasil tangan anak seni tempatan semata-mata. Bahan hiburan dari luar negara yang memasuki Malaysia dalam bentuk siaran televisyen terutamanya tidak kurang hebat juga menerima tekanan oleh pandangan sensitiviti kerajaan Malaysia dahulu. Power Rangers mula merasa kesan tapisan. Bagi mereka yang masih terlalu muda atau terlalu tua untuk mengingati fenomena budaya tertentu dalam rancangan TV, Power Rangers adalah rancangan yang menampilkan sekumpulan, biasanya berjumlah 5 orang wira bertopeng super sentai yang sangat terkenal berdasarkan beberapa siri Jepun yang ada kemudian ditiru dan digarap oleh pihak produksi dari Amerika Syarikat. Siri televisyen sebegini menjadi fenomena yang popular di kalangan kanak-kanak yang membesar sekitar pertengahan 1990-an. Pasti ramai yang merupakan peminat salah satu daripada siri Power Rangers, namun, berdasarkan pengalaman sendiri, ada yang pernah dimarahi oleh bapa kerana memakai seutas jam tangan Power Rangers pemberian kawan sekolah dan reaksi itu membuatkan kita merasa keliru. Pakai jam pun kena marah. Power Rangers ialah siri program televisyen kanak-kanak Amerika terpanjang yang diadaptasi daripada siri bergenre tokusatsu Jepun, iaitu siri Super Sentai. Ia bukan sekadar alih suara bahasa Inggeris tetapi juga merupakan produksi baru dengan dibintangi barisan pelakon Amerika diselitkan dengan rakaman sebenar dari Jepun dalam beberapa babak. Disebabkan kebanyakan siri Super Sentai menampilkan imej Jepun, program buatan Amerika ini disesuaikan untuk penonton barat. Walau bagaimanapun, kebanyakan babak yang menampilkan watak berkostum dan robot atau Zords dalam versi Inggeris dialih suarakan. Siri pertama yang memulakan franchise Power Rangers ialah Mighty Morphin Power Rangers, mula ditayangkan sebagai sebahagian daripada rancangan-rancangan siaran saluran Fox. Ia berlanjutan selama 3 musim 1993 hingga 1996, paling popular dan yang terpanjang setakat ini. Franchise ini terus berkembang dengan 17 musim untuk televisyen pada 2007 dan 2 filem. Siri Power Rangers telah diedarkan oleh Saban Entertainment dari tahun 1993 sehingga hujung 2001 dan disiarkan di Fox sehingga 2002. Franchise ini telah dibeli oleh Walt Disney Company pada 2001 hingga 2002 tetapi dibeli balik oleh Haim Saban pada tahun 2010. Punca Power Rangers tidak lepas tapisan. Tetapi, kenapa Power Rangers harus disekat penyiaran? Apa yang tidak kena dengan rancangan itu?
Baik, sebelum kita mengkritik negara sendiri sebagai terlalu sensitif, suka untuk dinyatakan bahawa di Amerika Syarikat sendiri rancangan Power Rangers pernah menjadi isu yang serius berikutan luahan para ibu bapa yang bimbang ia akan mempengaruhi sifat anak-anak mereka kerana Power Rangers memaparkan aksi yang agak ganas dan tidak sesuai untuk tontonan kanak-kanak. Bahkan terdapat beberapa kes di sana yang melibatkan kecederaan yang serius pada kanak-kanak ketika mereka bermain dengan beraksi sebagai Power Rangers. Puncanya ialah kerana pada waktu itu, kerajaan Malaysia telah menyekat penyiaran dan pengedaran sebarang bahan media mahupun produk berkaitan jenama Mighty Morphin Power Rangers kerana pihak berkuasa bimbang akan penggunaan perkataan morphin boleh memberi pengaruh negatif terhadap kanak-kanak kerana perkataan itu amat berkait rapat dengan dadah jenis morfin. Radio Televisyen Malaysia RTM mengumumkan pada bulan Disember 1995 bahawa Malaysia akan menghentikan penyiaran episod baru Power Rangers sehingga perkataan morfin dikeluarkan dari namanya supaya anak-anak Malaysia tidak dipengaruhi untuk menjadi superhero dengan bergantung kepada kekuatan dadah. Walau bagaimanapun, stesen penyiaran utama kerajaan itu kemudian mengatakan bahawa program itu akan dibenarkan kembali ke udara jika perkataan morfin dihapuskan. Dan memang benar kerana tidak lama kemudian ia kembali dengan perubahan pada jenamanya kepada Mighty Power Rangers dan menapis beberapa adegan dan dialog yang menyebut perkataan morfin. Ultraman tidak lepas tapisan. Siapa saja yang tak kenal Ultraman? Baik yang muda, sehinggalah ke golongan tua. Sebut saja nama Ultraman, pasti akan terus membayangkan sosok yang bermata kuning, bertanduk satu di tengah kepala, berkostum getah yang ketat dan mempunyai lampu yang berkelip-kelip di dada. Lebih ikonik dengan gaya Fire apabila Ultraman menyilangkan kedua tangannya untuk membunuh raksasa. Ya, semua orang kenal Ultraman. Lebih-lebih lagi, patung Ultraman seumpama menjadi permainan wajib ada bagi kebanyakan kanak-kanak lelaki. Ultraman ialah kisah sains fiksyen bersiri TV yang dicipta oleh A.G. Suburaya dan dianggap sebagai satu siri tokusatsu, bermaksud filem live action atau drama TV yang menggunakan special effects. Secara literalnya, diterjemahkan sebagai penggambaran khas dalam bahasa Jepun. Siri original Ultraman di TV itu telah dihasilkan oleh Suburaya Production dan mempunyai 40 buah episod termasuk tayangan pra-perdana khas yang ditayangkan pada 10 Julai 1966. Selain daripada Power Rangers, Ultraman juga pernah menimbulkan kontroversi tetapi dalam bentuk bahan bacaan komik yang berkemungkinan kerana terjemahannya. Pada tahun 2014, Menteri Dalam Negeri ketika Datuk Seri Dari Ahmad Zahid Hamidi telah meletakkan buku komik Jepun edisi bahasa Malaysia Ultraman The Ultra Power di bawah Seksyen 8-2 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 kerana didakwa mengandungi unsur-unsur yang boleh memudaratkan ketenteraman awam. Walaupun ketika itu tiada kenyataan rasmi mengapa larangan itu dikuatkuasakan, beberapa blog dan akaun Twitter berpendapat bahawa isu utamanya adalah kerana terjemahan komik Ultraman The Ultra Power menggunakan perkataan Allah untuk menggambarkan salah satu watak fiksyen adiwira Jepun yang berkuasa ajaib itu. Jadi, selesailah isu komik Ultraman, tetapi sekatan terhadap rancangan televisyen berkonsepkan adiwira untuk tontonan kanak-kanak tidak terhenti setakat itu sahaja. Pada tahun 2017, Power Rangers sekali lagi berhadapan kontroversi di Malaysia, kali ini dalam bentuk tayangan filem. Filem Power Rangers pula tidak lepas tapisan. Filem itu memaparkan salah satu karakter penting yang membawa watak seorang adiwira wanita bernama Yellow Ranger lakonan Becky G sebagai seorang gadis yang sedang menerima perbezaan orientasi seksualnya yang amat cenderung ke arah LGBT. Bahkan terdapat adegan-adegan romantis yang songsang. Namun setelah menerima beberapa rayuan daripada pihak Disney, ditambah dengan luahan rasa kecewa oleh Menteri Pelancongan dan Kebudayaan ketika itu, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz, filem tersebut kemudiannya hanya menjalani proses penapisan yang ketat oleh Lembaga Penapisan Filem Malaysia. Filem ini diberi penarafan P13 walaupun adegan gay telah dipotong dan kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah mesti ditemani oleh ibu bapa atau penjaga. Tetapi bayangkan, masalah penagihan dadah dan budaya sosial yang negatif di negara kita boleh tahan teruk juga statistik tahunannya.
Itu dalam keadaan kita telah berusaha keras menapis segala maklumat dan bahan media yang tidak sesuai di negara kita. Bayangkan jika perkataan morfin yang kita anggap sekadar perkara remeh itu diteruskan penggunaannya. Begitulah alkisahnya budaya penapisan bahan-bahan media yang sangat tegas di negara kita. Malangnya, segelintir rakyat Malaysia sendiri lebih gemar memberi kritikan tanpa mengetahui bahawa bahan hiburan asing juga turut menerima nasib yang sama. Bahkan Malaysia turut dianggap sebagai manja oleh orang luar kerana budaya ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV.